Syahadan termasyurlah pada segala negeri bahawa Demang Lebar Daun mendapat anak raja 3 bersaudara dari Bukit Sikuntang dan daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Maka datanglah Patih Suatang, Raja Minangkabau ke Palembang dengan segala pegawai dan rakyat sekaliannya. Minta seorang anak raja itu hendak dirajakannya di alam Minangkabau. Maka oleh Demang Lebar Daun diberikannya yang bernama Sang Siperba serta dengan sekalian alatnya. Maka oleh Patih Suatang dibawanya kembali ke alam Minangkabau, dirajakannya di sana. Selama baginda kerajaan di alam Minangkabau itu, maka batang jelatang ayam pun terlalu besar. Diperbuatkan tiang balai. Baginda lain daripada anak cucu baginda, tiada siapa dapat duduk di sana. Kegatalan dan batang salugari akan buluhan tabuh dan batang pulut-pulut baluhan gendang dan ruyung kayang dapat diperbuatkan tataran lembing menjadi pagar istana. Baginda itu, sebab itulah alam Minangkabau itu dinamai pagar ruyung. Yang tersebut datang sekarang, Syahadan Patih Suatanglah akan bendahara baginda memerintahkan kerajaan baginda. Seterusnya, bermula ke Tanjung Pura pun kedengaranlah. Rajanya pun telah hilang, maka patihnya datang ke Palembang meminta anak raja itu kepada Demang Lebar Daun akan dirajakannya di Tanjung Pura. Maka diberikannya Krishna Pandita dengan alatnya. Tinggallah nila utama kerajaan di Palembang di pangku Demang Lebar Daun. Setelah berapa lamanya, Baginda dalam kerajaan bergelar Seri Tribuana. Maka Baginda pun hendak beristri. Maka Baginda menyuruh memanggil Demang Lebar Daun. Maka Demang Lebar Daun pun datang menghadap, duduk menyembah, sembahnya. Apa kehendak duli tuanku memanggil Patih? Adapun Demang Lebar Daunlah memulai asal berbahasa kepada raja bertuanku berpatik itu, serta meletakkan adat Melayu setengahnya. Maka titah Seri Tribuana adalah kita memanggil paman ini, kita hendak beristri. Carikan kita, adakah paman? Maka sembah Demang Lebar Daun, baiklah tuanku, yang mana titah duli tuanku yang maha mulia, Patih junjung. Seraya ia menyembah, lalu kembali menyuruh mengambil anak raja-raja. Barang yang baik dipersembahkan kepada Seri Tribuana. Setelah malam dibawalah Baginda beradu. Setelah siang hari, maka dilihat Baginda anak raja itu sekonyong-konyong kedal. Maka dikembalikan Baginda kepada Demang Lebar Daun, minta carikan yang lain pula. Maka dipersembahkannya pula serta dibawa Baginda beradu kedal pula. Maka habislah anak raja-raja dalam negeri Palembang itu, serta dibawa Baginda beradu kedal pula semua tubuhnya. Maka dipersembahkan oleh Demang Lebar Daun, mengatakan tiada lagi anak raja-raja dalam negeri Palembang ini yang baik. Hatta, maka terdengarlah kepada Seri Tribuana akan baik paras anak Demang Lebar Daun. Pada zaman itu, seorang pun tiada sebagainya yang di bawah angin ini. Maka Baginda pun beralihlah akan anak Demang Lebar Daun itu. Hendak dipinta oleh Baginda, kalau-kalau tidak diberi oleh Demang Lebar Daun. Dengan hal demikian, jadi masyurlah Baginda. Beberapa hari, Baginda tiada keluar dihadap oleh orang di balai. Setelah Demang Lebar Daun melihat yang demikian itu, lalu ia masuk ke menghadap dalam. Maka ia pun bertanya kepada dayang-dayang, apa mulanya duli yang di pertuan telah berapa hari tiada keluar semayam? Maka oleh dayang-dayang itu semuanya hal kelakuan Baginda itu dikabarkannya kepada Demang Lebar Daun. Setelah Demang Lebar Daun mendengar kabar dayang-dayang itu, maka ia fikir dalam hatinya, ada juga sesuatu yang dikuyukan oleh anak raja ini. Baik aku bertanya kepadanya. Setelah ia berfikir, maka kata Demang Lebar Daun, pergi dayang, persembahkan ke bawah duli yang di pertuan. Katakan Manira hendak menghadap.
Demang lebar daun yang permulaan berbahasa kepada Raja Melayu yang di pertuan itu. Maka dayang-dayang itu pun masuklah menghadap baginda. Persembahkan demang lebar daun hendak menghadap baginda itu. Maka Sri Teri Buana pun keluar semayam di hadap demang lebar daun. Dipandangnya buka baginda pucat-pucat berseri. Selaku-laku ada menaruh berahi. Maka sembah demang lebar daun. Dalak tuanku patik berdatang sembah. Apa sebab maka duli tuanku tiada keluar semayam seperti sedia kala? Apa jaga duli tuanku kehendaki tiada akan duli tuanku peroleh itu? Kerana negeri Palembang ini duli tuanku yang empunya dia. Patik sekalian ini hamba yang khas sekadar menggembala sahaja. Jangankan setara yang lain, yang duli tuanku kehendaki tiada akan tuanku peroleh. Jikalau atas nyawa patik sekalian duli tuanku kehendaki patik persembahkan. Jikalau tiada yang demikian sembah patik ini bukanlah patik sekalian hamba Melayu. Setelah Sri Teri Buana mendengar sembah demang lebar daun itu, maka baginda fikir dalam hati. Jika demikian, baiklah aku katakan rahsia aku ini. Mudah-mudahan ku peroleh, kerana tiada tertanggung berahiku ini. Maka titah baginda. Adapun rahsia di dalam hati hamba yang terlalu besar, jikalau hamba katakan pun tiada akan hamba peroleh, maka demikianlah hal hamba. Maka sembah demang lebar daun. Taulah tuanku, mengapa tuanku berlindung titah lagi? Kerana sembah patik ke bawah duli yang maha mulia telah putus. Tiada hamba Melayu itu dapat menyalahi kehendak tuannya. Maka titah baginda. Adalah hamba mendengar kabar paman konon ada menaruh seorang anak perempuan. Amat baik parasnya. Jikalau dengan ikhlas paman, inilah hamba pohonkan kepada paman.